Ustaz dah kupas topik sabiqun pada sesi-sesi yang lepas. Alhamdulillah pada kita dah dapat benda tu untuk jadi as-sabiqun tu antaranya ciri-cirinya adalah segera beramal. Bila dapat ilmu, bila dapat pengetahuan berkenaan perkara-perkara yang wajib dan sunnah, segera beramal tapi berlandaskan Al-Quran dan sunnah. Alhamdulillah hari ini saya pun excited jugalah, ego jugalah sebab Ustaz nak kupas topik yang baru pula kali ni. Itu golongan kanan. Tanpa bermasa, tak syeda serah kepada Ustaz. Kepada Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الحدي حدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala di atas pertemuan kita buat kali yang sekiannya. Allah masih lagi memberikan kita keizinan untuk kita meneruskan pembelajaran kita tadabbur suratul Al-Waqi'ah, yang mana pada pagi ini kita berada pada 4 Zulqa'dah. Kita berada pada salah satu bulan-bulan haram. Moga-moga usaha kita yang sedikit ini Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kita ganjaran yang banyak di sisinya. Allah Ta'ala melapangkan dada kita, Allah Ta'ala memberikan ketenangan kepada kita, Allah menghapuskan dosa-dosa kita, Allah memberkati kehidupan kita, Allah memberikan kita sentiasa hidayatut taufiq untuk kita sentiasa berada di siratal al-mustaqim. Pada pagi ini kita akan masuk kepada tingkatan manusia yang kedua yang Allah masukkan ke dalam syurga, yang mana tingkatan yang kedua ini digelar dengan golongan ashabu al-yamin, iaitu golongan kanan. Dalam suratul Al-Waqi'ah, nikmat yang Allah sebutkan bagi golongan kanan ini apabila mereka dimasukkan oleh Allah ke dalam syurga, ia bermula daripada ayat nombor 27. Jadi, saya mohon jasa baik tuan-tuan dan puan-puan untuk merujuk kepada nota yang telah pun dibekalkan kepada tuan-tuan dan puan-puan. Kalau sesiapa yang tidak ada nota, dia boleh lihat di skrin Zoom ini, ya, muka surat nombor 29 bermula ayat nombor 2, muka surat nombor 28 untuk keterangan ayat nombor 27. Sesiapa yang ada Al-Quran, dia boleh buka Al-Quran, dia boleh buka Quran terjemahan pun boleh. Moga-moga Allah Ta'ala permudahkan pengisian kita pada pagi ini. Jadi kita mulakan dengan ayat nombor 27, muka surat nombor 28 di dalam nota. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ashabul yamin ma
ashabul yamin. Wa bermakna dan. Ashabu golongan. Al-yamin kanan. Ma adalah huruf yang digunakan untuk pertanyaan. Al-sahab golongan, al-yamin kanan. Kalau kita perhatikan ayat nombor 27 ni, ayat 27 ini ia disebutkan dalam bentuk Allah Subhanahu Wa Taala mengagungkan. Allah memuji-muji golongan kanan. Allah menunjukkan kekagumannya kepada golongan kanan ini. Macam mana kita boleh tahu ayat 27 ini Allah Ta'ala sangat kagum. Allah Subhanahu Wa Ta'ala mengangkat. Allah Ta'ala memuji golongan kanan ini. Jawapannya ia berada pada bentuk persoalan dengan ada bentuk persoalan dekat huruf ma. Jadi jumpa tak huruf ma dekat situ? Ma. Ma dekat sini, kita tengok ashabul yamin diulang 2 kali perkataan dia. Lepas Allah kata wa ashabul yamin, lepas tu Allah ulang sekali lagi ma ashabul yamin. Ma ni sebenarnya dia adalah bentuk persoalan. Kalau kita rujuk pada terjemahan perkata, kita tengok kalimah by kalimah, ma ni sebenarnya dia bentuk persoalan apakah. Ma ni sebenarnya adalah apakah golongan kanan itu. Sebenarnya ayat 27 ni dia adalah bentuk persoalan. Pertanyaan dari Allah. Okey. Allah tanya sebenarnya untuk beritahu kepada kita yang pertanyaan itu untuk dia panggil apa? Untuk tafkhim dan untuk ta'zim. Untuk Allah Ta'ala mengkagumi, Allah Ta'ala mengagungkan golongan kanan. Ulasan yang seperti ini telah diulas dahulu pada ayat nombor 8 dengan ayat nombor 9. Jadi kena rujuk semula pada ayat nombor 8 dengan ayat nombor 9 yang kita sebut dulu. Mula-mula Allah Ta'ala bahagikan manusia nanti pada 3 golongan. Kita dah ulas dahulu tentang mengapa Allah bertanya dengan adanya huruf ma. Yang terjemahan yang kita lihat di nota tu ataupun di dalam Quran, ia sudah diterjemahkan dalam bentuk maksud. Allah bertanya. Sebab itu dia terjemahkan alangkah bahagianya golongan kanan itu. Alangkah bahagia ni sebenarnya dia telah terjemahkan daripada hasil Allah Ta'ala tu bertanya. Okey. Kalau kita lihat, saya tunjukkan nota tambahan dia di sini. Okey, kita tengok ayat nombor 27 dia. Ni, di sini. Ini sebenarnya kita dah ulas dahulu pada ayat nombor 8 dengan ayat nombor 9. Tapi saya ulang balik semula. Sebab kelas kita ni dia seminggu, dia kelas kita sekali dalam seminggu. Kan? Lepas tu pula banyak pula kelas lain, kadang-kadang dah tak ingat dah mana satu. Tapi tak apa, kita ulang balik. Okey, dekat sini, okey, kalau kita lihat perkataan huruf ma tu, huruf ma yang dekat ma, ashabul yamin tu kan ada huruf ma min alif tu. Ma tu sebenarnya dia adalah pertanyaan. Dia adalah bentuk persoalan. Jadi kata Dr. Wahbah Az-Zuhaili dalam Ta'sil An-Munir, dia kata, kenapa Allah Ta'ala bertanya ma? Dia kata pertanyaan, bahasa Arab dipanggil istifham.
istifham adalah pertanyaan yang mengandungi, ini sebab dia, untuk at-ta'ajjub. Ta'jub ni kita panggil bahasa kita takjub. Allah sangat takjub dengan golongan kanan dan Allah Ta'ala nak menunjukkan nada ta'zim. Allah Ta'ala nak mengagungkan golongan kanan. Allah bertanya huruf ma. Ma tu sebenarnya bentuk pertanyaan. Kenapa Allah tanya? Allah bertanya sebenarnya bukan bertanya tiada tujuan. Allah bertanya tu sebenarnya nak bagi tahu kepada hamba-hamba dia. Yang Allah tanya tadi tu sebenarnya dengan nada, dengan maksud untuk takjub, untuk maksud pengagungan. Oleh kerana itulah terjemahan yang ada pada ayat 7, dia telah terjemahkan dalam bentuk nada mengagungkan. Lepas tu dia terjemah, alangkah bahagianya golongan kanan tadi. Okey, dah jelas? Dah dapat? Untuk ayat nombor 27. Baik, kita teruskan dengan tafsiran ayat. Okey, kembali merujuk pada muka surat nombor 28. Di bawah ayat 27, di bawah keterangan ayat 27, tuan-tuan akan menjumpai tafsiran ayat. Sudah dijelaskan sebelum ini, kalau kita nak memahami sesuatu ayat, jangan hanya semata-mata tengok pada terjemahan. Baik, kita memerlukan kepada kitab-kitab rujukan tafsir. Jadi kalau ayat 27 ni, saya telah nukilkan apakah tafsiran yang dilakukan oleh Al-Imam Ibn Kathir. Jadi Al-Imam Ibn Kathir rahimahullah, dia kata ayat 27 ni yang merujuk kepada golongan yang suka berbakti. Orang-orang yang suka berbakti, dia panggil Al-Abrar juga. Ini istilah dia. Kalau golongan as-sabiqun as-sabiqun, ingat tak gelaran dia apa? Selain nama as-sabiqun sabiqun, masih ingat lagi tak gelaran dia Allah panggil apa? Ada satu gelaran untuk mereka. Ada pada ayat nombor 11. Ingat lagi. Allah panggil apa kepada mereka? Al-muqarrabun. Lihat balik. Kalau golongan as-sabiqun as-sabiqun, mereka digelar dengan istilah al-muqarrabun. Tengok balik pada ayat nombor 11. Al-muqarrabun ni orang-orang yang hampir yang dekat dengan Allah. Tapi kalau golongan kanan, apa nama lain dia? Kalau kita rujuk tafsiran Ibn Kathir, Ibn Kathir menggelarkan mereka ini adalah al-abrar. Al-abrar ni adalah orang yang banyak berbakti. Tapi dia tak sama macam as-sabiqun as-sabiqun lah, sudah pasti. Okey, ini dipanggil gelaran dia. Gelaran ni banyak. Kadang-kadang Allah panggil apa? Okey, ni kita dah dapat tadi. Okey, kemudian kita lihat apa kata Maimun bin Mahran. Maimun bin Mahran di antara ulama yang terdahulu, di antara ulama salaf yang pakar dalam bidang tafsir, beliau mengatakan, dia kata golongan kanan tu dia berada di bawah tingkatan golongan al-muqarrabin. Siapa golongan muqarrabin tu? Tulis di nota tu. Al-muqarrabin ni maknanya adalah as-sabiquna as-sabiqun. Tulis di situ. Supaya nanti kita tak terkeliru. Sekejap muqarrabin, sekejap al-abrar. Kena tulis dan kena catat. Jadi kata Maimun bin Mihran ataupun kata Maimun bin Mahran, dia kata ayat 27 ni, golongan kanan ni, ia berada tingkatan yang bawah daripada golongan al-muqarrabin. Kalau kita tengok susunan ayat pun, kita dapati dah. Mula-mula Allah sebut dulu nikmat untuk golongan al-muqarrabun ataupun as-sabiqun as-sabiqun. Bermula ayat 11 sampailah ayat nombor 26. Kemudian barulah Allah sebut
tentang golongan kanan. Dari sudut penyusunan dalam ayat suratul Waqiah pun sudah menunjukkan Ashabul Yamin ini dia di bawah kedudukan golongan al-muqarrabin, iaitu as-sabiquna as-sabiqun. Kemudian kita lanjutkan dengan apakah nikmat yang Allah Ta'ala sediakan untuk golongan Ashabu al-Yamin. Okay. Apakah nikmat dia? Untuk mengetahui apakah nikmat-nikmat yang Allah sediakan untuk Ashabul Yamin, dia bermula daripada ayat nombor 28. Okay. Di dalam nota boleh rujuk muka surat nombor 29. Kalau ada rakan-rakan kita yang belum lagi dapat nota, tolong maklumkan. Kalau yang melihat di FB, Akademi Tadabbur Malaysia, kalau tuan-tuan tak dapat nota lagi, tolong letakkan di bahagian komen. Tulis di bahagian komen di FB, saya tak dapat nota lagi. Nanti saya akan berikan link Telegram untuk dapatkan nota. Kalau ada rakan-rakan yang boleh reply, yang boleh kongsikan link Telegram, jazakumullahu khairan kasira. Tolong bantu. Kalau boleh, kita mahu semua orang mendapat maklumat tentang perkara-perkara ini. Manfaatkan baik-baik. Ya, manfaatkan. Baik. Kita lanjutkan dengan ayat 28. Okey, ayat 28 ni bermulanya Allah Ta'ala nak beritahu kepada kita apakah nikmat yang Allah sediakan. Ayat nombor 28 sehingga ayat nombor 30 lah. 3 ayat yang pertama ni untuk nikmat golongan kanan. Kalau kita lihat, saya dah letakkan ada 3 kotak kan? Okey. Kita kalau di dalam nota tu, saya letakkan contoh 3 ayat 28, 29 dan 30 tu kata kuncinya ia dirujuk kepada nikmat apa? Tempat berteduh. Tolong highlightkan pada ayat tempat berteduh. 3 ayat ni sebenarnya ayat 28, ayat 29 dan ayat 30 dia cerita untuk tempat berteduh. Ini beza dengan cara as-sabiqun as-sabiqun. Tempat berteduh. Maknanya apabila mereka berteduh bukan kerana mereka hujan, tak. Berteduh ni nak menunjukkan kerehatan mereka bersantai-santai. Tapi cara Allah cerita mereka bersantai-santai, mereka rehat ni dia tak sama macam style as-sabiqun as-sabiqun. Ada beza dia. Sebab dia pun golongan bawah daripada as-sabiqun as-sabiqun. Okey. Cuma perkara penting tajuk kecilnya dia cerita tentang tempat berteduh. Jadi kita letakkan maklumat itu supaya kita boleh asingkan. Kalau ayat 28, 29, 30 cerita pasal apa? Supaya kita tak bercampur nikmat-nikmat tersebut. Tapi semua ini nikmat di dalam syurga. Okey. Nikmat berteduh ni yang kita paling nampak sekali. Okey, ayat yang paling jelas sekali nikmat berteduh ni, maknanya nikmat berteduh ni untuk tempat mereka berehat, mereka berada dalam syurga ni, kita nampak sekali ia pada ayat nombor 30 lah. Kenapa saya sebut ayat dulu 30? Kerana nak faham ayat 29 dan 28 ni, ayat 30 memberi bantuan. Ayat 30 ni, nanti kita akan jumpa Allah menyebutkan tentang ada satu naungan yang terbentang luas. Maksudnya kita nanti takkan kepanasan. Kalau macam kita ada bumbung kan di rumah kita. Nanti dekat sana, dia tidak ada istilah macam tu. Dia tidak ada bumbung. Tapi dia ada naungan daripada pohon-pohon. Tidak akan ada cahaya, dia tidak terkena panas. Sebab dia memang tak ada cahaya matahari pun. Naungan. Jadi, kita mulakan dengan ayat nombor 28. Okey, 29 dan ayat 30. 3 ayat ni kita kena saling mengkaitkan dia. Supaya kita dapat jawapan yang sebenar.
Okey. Dekat ayat 28, insya-Allah kita akan tahu tentang ada pokok-pokok yang dia tidak berduri. Dia sebenarnya ayat 28 dia cerita pasal pokok. Pohon-pohon. Pokok lah. Pohon lah sebab dia pohon kan. Dekat ayat 29 dia cerita pasal pokok-pokok. Kan? Ni, dua perkara ni. Okey. Lepas tu ayat 30 dia cerita pasal naungan. Okey, lihat apa yang saya highlightkan ni sebab ni kita nak carikan jawapan dia. Jadi di sini kalau kita tengok ayat 30 dia sebut pasal naungan. Ayat 28 29 ni sebenarnya dia ada kaitan dengan naungan juga. Sebab tu kita kata tempat berteduh. Kalau kita tengok ayat 28, kita akan faham macam merujuk. Kalau kita sebut pokok kan, macam kita jumpa ayat 29 pokok pisang. Kalau kita sebut pokok pisang, tuan-tuan akan ingat apa? Tuan-tuan akan ingat sudut apa? Cuba bagi pendapat. Kalau sebut pokok pisang, orang minda kita akan tertumpu kepada perkara apa kat pokok pisang tu? Tersusun. Berteduh. Boleh berteduh. Okay. Kita tengok pada pokok dia ke? Tengok pada pokok tu maksudnya lihat pada keindahan pokok ke? Ataupun tengok kepada buah dia ke? Buah dia ke? Buah dengan daun. Ataupun kita tengok pada daun dia ke? Okey. Daun hijauan. Okey. Daun dan buah. Dari daun dengan dari daun buah. jauh. Okey, betul. Dia ada kaitan. Kenapa saya cakap macam tu? Kerana kita nak faham sudut. Allah Ta'ala bagi tahu kita pokok pisang ni sebenarnya nak rujuk pada apa? Lepas tu Allah sebut pohon bidara ni nak rujuk pada apa? Jadi yang ni kita kena dapatkan maklumat tu. Jadi ketiga-tiga ayat ni dia mempunyai persamaan. Persamaannya apa? Dia digunakan untuk tempat berteduh, tempat naungan. Maksudnya dekat pohon bidara tu bukan nak fokus sebenarnya banyak pada buah. Sebab pasal buah nanti kita akan jumpa pasal buah dekat ayat nombor 32, 33. Kita boleh sampai lagi ayat 32 dan 33. Okey? Jadi ini dipanggil kaedah macam mana kita nak mendapatkan sudut yang sebenar, apa sebenarnya yang Allah nak bagi tahu kepada kita tentang ayat 28, 29 ni. 30 tu kita memang akan faham lah. Nanti ada naungan, daripada kepanasan, faham. Tapi ayat 28, 29 ni, sebenarnya dia ada kaitan dengan ayat 30. Maknanya ayat 28, 29, 30 dia berada pada topik yang sama. Sebab tu saya tulis kat situ tempat berteduh. Tapi kenapa disebut dulu pohon bidara, baru pokok pisang, lepas tu barulah naungan yang luas? Ni dipanggil kaedah apa? Nanti kita akan dapatkan jawapan kenapa Allah Ta'ala susun macam tu. Okey, kita lihat dulu ayat 28. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Fi sidrin makhdudin. Fi sidrin makhdud. Fi ni dia merujuk kepada mereka yang ayat 27 tadi tu. Iaitu golongan Ashabul Yamin tadi tu, mereka tu fi. Maknanya mereka berada di bawah. Mereka berada di sidrin. Sidr ni, kalau kita tengok terjemahan, dia terjemah pohon-pohon bidara. Okey. Ini kita kena ambil makna Quran. Ingat kalau kita nak fahamkan ayat Quran, kita kena ambil suasana penurunan ayat Quran. Jadi kita kalau nak terjemahkan sesuatu ayat, kita mesti ambil
apa yang orang Arab faham sidr. Sebab Quran kan diturunkan dalam bahasa Arab. Jadi kita kena ambil suasana, konteks yang penggunaan Al-Quran tu dalam bahasa Arab. Jadi sidr ni dia adalah pohon-pohon di padang pasir. Yang pohon-pohon sidr ni walaupun kita terjemah dia pohon bidara kan. Pohon bidara ni yang mana dia adalah pohon-pohon yang orang Arab dia faham pokok tu. Yang kalau ikutkan buah sidr ni dia tidaklah manis. Dia tidaklah pahit. Cuma dia ada duri. Tapi kenapa Allah Ta'ala sebut ayat 28 ni? Kalau kita berada Arab, kita tanya-tanya. Kita mungkin tak dapat rasa. Mungkin kita tak dapat merasai kan. Kalau Allah sebut berada di bawah pokok rambutan, mungkin kita boleh ada feel kan contoh. Tapi sebab Quran turun kepada dalam bahasa Arab, jadi mereka faham ini adalah pohon yang dia bukanlah manis, buahnya bukanlah pahit, tapi pohon tu dia mempunyai duri. Pohon tu dia berduri semasa di dunia. Tapi di akhirat, Allah Ta'ala bagi tahu nanti Ashabul Yamin, macam ayat 27 tadi, mereka akan berada di mana? Di pohon-pohon sidr yang tidak lagi berduri. Makhdud tu memang merujuk kepada dia tidak lagi berduri. Okey. Jadi sebenarnya ayat 28 ni dia nak fokus tentang buah ke? Dia nak fokus tentang apa? Jadi kita tengok dulu tafsiran ayat dia dulu. Jadi kalau kita lihat pada tafsiran ayat, Ibnu Kathir berkata Ibnu Kathir. Jadi selamat kita sebab kita ada rujukan tafsir kita supaya kita tak tersalah faham. Sebab itu jangan hanya berpada pada terjemahan ayat. Jadi Ibnu Kathir kata apa? Dia kata secara zahirnya, dia kata kalau kita lihat zahir ayat tadi, yang dimaksudkan dengan sidr tadi, dia adalah pohon sidr ketika di dunia yang dia ada banyak duri. Tapi sikit buah dia. Ini kata Ibnu Kathir. Okey, jadi kalau dekat dunia, mereka tahu dia adalah pohon yang banyak duri, lepas tu sikit buahnya. Tapi kalau di akhirat, seperti ayat 28 ni, pohon bidari itu dia akan ada banyak buah dan tidak berduri. Okey, ini ulasan Ibnu Kathir. Tetapi, kalau kita buka dalam tafsiran lain, contohnya, tapi dalam nota ni saya tidak bawalah tafsiran yang lain, cukup dengan satu tafsiran, tapi belum lengkap lagi. Kalau kita buka dalam tafsiran lain, contohnya dalam kitab Ar-Razi, beliau mengatakan sebenarnya ayat 28 ni, dia bukanlah fokus pada buah dia, tapi sebenarnya nak fokus pada daun dia. Tulis, ayat 28 ni sebenarnya dia nak merujuk kepada daunnya yang banyak. Tapi daun dia sigar. Daunnya apa? Kecil. Dia panggil pohon bidara, daun dia kecil je. Jelas tak? Tapi banyaklah. Jadi ayat 28 ni sebenarnya nak fokus pada pohon bidara yang mempunyai daunan dia. Tapi daun dia kecil-kecil je. Kenapa saya sebut kecil-kecil? Nanti kita akan lihat dia punya susunan ayatnya. Okey, ayat nombor 28. Okey. Jelas? Faham? Sebenarnya nak fokus kepada daun-daun dia yang lebat, tapi kecil daun dia. Okey. Dan dalam masa yang sama, pada sidr itu, kalau dia ada buah dia tidak berduri. Buah dia telah dicabut durinya. Okey. Tulis dekat situ dalam nota tu, tulis tentang satu persoalan.
Okey, ada satu soalan saya nak tanya supaya boleh kita tadabbur ayat tu. Okey, dekat sini. Kita tengok apa kata Sa'di. Sebelum tu tengok dulu. Dan nota tu saya ada tunjukkan ni. Kalau buka satu lagi tafsir, tadi Ibnu Katsir kan? Kalau kita buka dalam tafsir As-Sa'di. Nampak tak As-Sa'di? Okey. Kalau kita rujuk dalam tafsir As-Sa'di, beliau mengatakan pohon bidara itu memiliki keistimewaannya, iaitu pohonnya yang sangat rindang dan menuduhkan serta boleh digunakan untuk tempat beristirahat. Jelas? Kalau kita buat kombinasi antara tafsiran Ibnu Katsir. Ibnu Katsir ni dia adalah ulama yang awal-awal. Ni ulama dia panggil apa? Ulama klasik. Maksudnya yang al-mutaqaddimin yang dulu-dulu. Kita kalau nak rujuk kitab tafsir, sebelum nak rujuk tafsir yang contemporary, kita kena rujuk dulu tafsir yang klasik. Klasik maksudnya yang al-mutaqaddimin, yang mula-mula dulu. Sebab ilmu orang dulu-dulu ni, yang awal-awal lagi, ulama-ulama dulu, dia tidak seperti ulama-ulama yang terkini. Macam tafsir Sa'di ni, dia adalah tafsir yang contemporary. Jadi kalau kita gabungkan maklumat yang ada pada tafsir Ibnu Katsir dengan tafsir As-Sa'di, kita dapat, kalau dekat Ibnu Katsir tadi tu kan, kita dah sebutkan. Ya, Ibnu Katsir kata apa? Akhirat tu, pohon tu dia banyak buah dan dia tidak berduri. Okey, kita dapat maklumat tidak berduri tadi tu. Itu penting. Okey. Kemudian kalau kita baca dalam tafsir As-Sa'di. Tafsir As-Sa'di, nama tafsir dia tafsir, kalau disebut, dia kadang-kadang nama kitab asli ni dia diletakkan dengan nama penulis dia. Kalau Ibnu Katsir, nama tafsir dia sebenarnya Al-Quranul Azim. Tapi untuk mudah ingat, tafsir Ibnu Katsir. Sebab Ibnu Katsir penulis dia. Macam tafsir As-Sa'di, dia ada nama dia yang lain. Tapi paling senang orang ingat, tafsir As-Sa'di lah. Macam tu. Jadi kalau kita rujuk tafsir As-Sa'di, kita dapat jawapan. Yang kita nak tekan kepada awal tadi, sebenarnya pohon sidr tadi, yang buah dia tidak berduri tadi tu, kan, sebenarnya pohon sidr ini, dia boleh dijadikan tempat untuk berteduh. Tempat untuk beristirahat. Pohon dia rindang. Tapi kalau buah dia ada duri, apa kesan dia kepada orang yang berada di pohon-pohon itu? Jadi, buah dia telah dicabut durinya. Tetapi, bukanlah kata Ar-Razi. Kata Al-Imam Ar-Razi dalam tafsir lain pula. Ini pun tafsir klasik juga. Okey. Dia kata, pada ayat ini sebenarnya tumpuan utama nak diberikan pada daun dia. Tapi pohon bidara ni, daun dia kecil-kecil. Okey. Soalan yang ingin saya tanyakan. Mengapa ayat 28 tu Allah menyebutkan, kenapa sampai Allah perlu sebut pohon bidara itu dicabut durinya? Kenapa disebut dicabut duri? Makhdud tadi. Kenapa? Siapa boleh berikan jawapan dia? Memudahkan lagi untuk makan. Memudahkan lagi untuk makan. Okey, lagi yang lain? Jadi, kita dah sebut tadi tu. Tidak mencederakan Berteduh. orang yang berteduh di bawahnya. Ya. Tidak mencederakan orang yang berteduh di bawahnya. Ya, dia ada kaitan dengan orang yang berteduh supaya dia tidak tercedera. Membawa maksud juga begini. Dalam syurga ni, Allah Ta'ala tidak akan jadikan apa yang boleh menyakitkan, yang boleh mencederakan orang yang masuk dalam syurga. Faham tak maksudnya? Kenapa Allah Ta'ala menyebut buah itu telah dicabut durinya, seperti mana kata Ibnu Katsir kan pada perkataan makhdud tadi.
Maksud dia sebenarnya Allah Ta'ala nak bagi tahu nanti dalam syurga ada tempat boleh berteduh, di bawah di pokok-pokok bidara, daun-daun je banyak, rindang, boleh tempat berteduh, daun je kecil-kecil. Tapi pohon tu telah dicabut durinya. Kenapa? Allah Ta'ala nak bagi tahu pada kita dalam syurga ni tidak akan ada sesuatu yang menyebabkan kita terluka tangan, terpijak duri. Tidak ada. Sampaikan kita belajar hari itu, as-sabiqun kan. Sampaikan telinga penghuni syurga pun takkan sakit. Takkan dengar perkataan yang kotor-kotor. Masih ingat lagi? Sampai tarah macam tu. Sampaikan kita belajar juga pada sebelum ini, kan kita dah sebutkan tentang nikmat di dalam syurga tadi. Sehingga kan kalau orang minum, tidak akan ada minuman yang akan menyebabkan jadi pening, la yusaddaqu, ingat lagi? Ia akan menyebabkan jadi menyebabkan kita jadi mabuk, tak ada. Dia tak sama, jauh berbeza di dekat dunia. Jadi inilah di antara sebabnya mengapakah Allah Ta'ala menyebutkan mahdudin, dia tidak berduri, untuk beritahu pada kita di dalam syurga tidak akan ada perkara-perkara yang menyakiti ahli syurga. Jadi ayat ni memberikan kita motivasi, kita memang perlu untuk kita mendapat nikmat syurga. Baik, kita lanjutkan dengan ayat nombor 29. Ayat 29 ni tadi kita sebut cerita pasal apa? Dia cerita tentang pokok pisang kan? Kita lihat ayat 29 terlebih dahulu. Wa ni maksudnya dan. Maksudnya Allah menghubungkan. Bukan hanya ada pohon bidara yang berkaitan dengan daun-daunnya saja tadi, tapi Allah juga mengatakan ada pokok yang lain juga. Wa dan talhin. Talhin ni memang paling mudah faham, dia memang adalah pokok-pokok pisang yang sifat dia apa? Mandudin. Kalau tadi makhdud, yakni mandud. Mandud ni yang tersusun rapi. Bukan merujuk pada pokok tu yang tersusun rapi. Pokok tu sudah pasti akan tersusun rapi lah dalam syurga kan. Tapi tersusun rapi ni merujuk kepada apa? Okay, kita lihat dulu. Apa makna talhin? Apa makna mandud? Okay, kita kena rujuk tafsiran dulu. Okay, kita lihat. Apa kata Ibnu Kathir? Okay, saya bawa tafsir Ibnu Kathir je sebab mudah orang nak rujuk. Sebab terjemahannya sangat banyak. Okay, Ibnu Kathir, beliau mengkutkan, beliau menukilkan kata-kata Abu Sa'id. Maksud watalhin mandud, dia kata adalah pisang. Al-maus, dia kata pisang. Okey, dapat lagi. Dia kata pentafsiran yang kata talhin mandud tu merujuk kepada pokok pisang, dia kata bukan Abu Sa'id je yang cakap. Dia cakap Ibnu Abbas pun tafsir macam tu, Abu Hurairah, Al-Hasanul Basri, Ikramah, Qatadah dan Abu Hadrah. Juga pendapat Mujahid dan pendapat Ibn Ziyad. Lepas tu Ibnu Kathir kata lagi, kalau penduduk Arab Yaman, kalau dia nak namakan Al-Maus, Al-Maus ni pisang lah. Kalau kita tanya anak-anak kita belajar sekolah agama, dia belajar kelas fardu, dia belajar bahasa Arab, kalau tanya dia, pisang apa dalam bahasa Arab? Dia akan kata Al-Mauz. Pisang. Jadi Al-Maus juga, bagi penduduk Yaman, mereka namakan juga dengan istilah lain sebagai Al-Talh. Jadi Al-Mauz sama juga macam Al-Talh. Al-Talh. Kita baca tadi kan? Al-Talhu. Okay, jadi memang merujuk pada pokok pisang. Okay, tak apa. Dapat dah makna ni. Okay, sekarang, apa makna mandud? Mandud. Kalau Ibnu Katsir kata, ia terikat. Dia kata, okay, kita baca lagi. Ibnu Abbas kata,
Kalau kata Ibnu Abbas, dia kata pokok ni, dia kata tolhin ni, dia kata dekat dunia macam dekat dunia, macam sama. Tapi di akhirat buah dia lebih manis daripada madu. Sudah pastilah, memang benarlah kata Ibnu Abbas sebab dia di hari akhirat. Tapi isu yang kita nak bincangkan adalah adakah ayat 29 ni dia nak merujuk semata-mata kepada buah? Tapi kalau kita kaitkan, kita buat hubung kait dengan ayat 28, kalau ayat 28 fokus kepada tempat tuduhan pada daun-daun dia, maka ayat 29 juga ada kaitan dengan tempat tuduhan tadi. Jadi, yang dimaksudkan dengan mamdud dekat sini, sebenarnya dia memang merujuk kepada buah-buah pisang tu juga, tetapi mamdud di sini kalau kita nak kaitkan dia dengan daun pokok pisang tu macam mana? Kita biasa tengok pokok pisang kan? Daun dia kecil ke daun dia besar? Pokok pisang. Besar. Okey. Antara daun pokok pisang ayat 29 dengan daun pokok bidara, mana lagi besar? Pokok pisang. Okey. Kalau dah dapat bezakan, maka ibu-ibu, tuan-tuan dapatlah jawapan kenapa Allah Ta'ala susun dulu sebut ayat 28 daun pohon bidara, pohon dia, kemudian baru Allah sebut pohon pisang. Tahu tak jawapan dia? Kenapa? Sebenarnya sudut apa? Siapa boleh bagi jawapan? Sebenarnya. Kenapa? Kenapa Allah Ta'ala sebut? Okay. Ada yang jawab dekat chat tu. Jazakillahu khairan katsira. Jawapan dia adalah kerana Allah nak susun dari sudut tingkatan. Maksudnya Allah nak susun dari daun yang kecil dulu pergi kepada daun yang lebih besar dulu. Dapat tak jawapan? Maksudnya ayat 20 kalau kita tengok dekat kotak 3 kan. Kenapa Allah sebut ayat 28 dulu baru ayat 29? Sebenarnya di sini dia panggil kaedah Allah Ta'ala nak susun ikut dari daun yang kecil kepada daun yang besar. Ayat 30 nanti daun dia lagi besar. Nampak tak susunan dia? Kita dapat belajar. Rupa-rupanya antara hikmahnya Allah susun tu sebenarnya Allah nak menyebutkan nikmat. Nikmat dari sudut apa tahu? Dia panggil dia kata kalau dalam Tafsir Razi dia kata ala tariqatil irtiqa min ni'matin ila ni'mati fawqiha. Sebenarnya Allah nak susun daripada nikmat yang daunnya kecil kepada dapat nikmat daunnya lebih besar kepada yang lebih besar. Itulah di antara rahsia penyusunan ayat 28 dan ayat 29 dan ayat nombor 30. Sekejap lagi kita akan masuk kepada ayat 30. Kita nak tengok pohon apa yang besar sangat ayat 30 tu. Kalau pohon pisang kita fahamlah daun-daun dia kan. Sebab orang memang jadikan daun pisang ni kan sebagai tempat tuduhan. Dan daun pisang kalau dekat mamdud ni sebenarnya lebih tepat. Kalau kata Al-Imam Ar-Razi, dia kata Allah Ta'ala kata tersusun rapi tu, iaitu pada daun-daun dia. Tersusun rapi daun-daun dia. Itu dipanggil mamdud. Tapi merujuk juga kepada buah. Tapi dari sudut konteks ayat ni, kalau kita nak kaitkan 3 ayat tadi, dia merujuk kepada tempat berteduh. Jadi kalau tempat berteduh, bukan maksudnya buah tu sudah pastilah memang buah tu tak nafikan. Tapi di sini lebih merujuk juga kepada daun-daun dia yang lebar, yang besar.
Dia panggil awraqul kibar. Daun dia lebih besar. Jadi alhamdulillah Allah Taala bagi ilmu pada kita pada pagi ni, kita dapat jawapan dari sudut mengapa susunannya begitu. Kemudian kita pergi kepada ayat nombor 30. Kalau kita pergi ayat 30 ni, Allah tidak sebut pun apa nama pohon tu. Cuma Allah Ta'ala bagi tahu kepada kita وَظِلِّمْ مَمْدُودٍ وَظِلِّمْ مَمْدُودٍ. Allah kata dan, Allah sambung lagi dan tu maksudnya Allah nak kata bukan hanya ada pada pohon bidara saja daun-daunnya, bukan sekadar pada pohon pisang saja, tapi ada lagi wa tu dan zillim naungan. Zillin ni adalah naungan yang digunakan tempat berteduh. Udin. Kalau di sini dia terjemah terbentang luas. Okey, saya minta tuan-tuan tambah lagi dekat terjemahan tu. Tolong tambah lagi. Dia mamdudin ni dia bukan, dia ada mamdudin ni dia boleh lihat daripada 3 sudut. Tolong tulis dekat situ, dekat nota tu tolong tulis mamdudin. Dekat terjemahan ni, yang dekat sini dia merujuk kepada mamdud ni yang terbentang luas. Maksudnya tempat naungan tu, kalau kita berada dalam syurga, tempat naungan tu luas. Contoh kalau macam kita kalau kita pergi Masjid Nabawi kan dia pasang apa tu? Dia pasang macam bumbung kan, cantik. Jadi waktu-waktu dia kan tengok pasang bumbung tu, kita tak pandang payung tu. Tapi payung tu dia ada waktu dia. Contoh, nak faham lah. Maka dalam syurga ni ada naungan-naungan ni yang salah satu mamdudin, kata Al-Imam Ar-Razi, dia kata maksudnya adalah terbentang luas. Ini adalah dia panggil dari sudut dia dari sudut terbentang luas. Dia merujuk kepada makna yang berkekalan. Tulis. Yang berkekalan. Dia bukan sekadar terbentang luas. Bukan luas, semua orang boleh berada di bawahnya. Bukan tu saja. Tapi mamdudin ni juga, ia bermakna dia itu sentiasa ada. Tulis dekat situ. Makna yang kedua. Okey. Dah jelas? Yang ketiga, mamdudin ni dirujuk dari sudut tempat. Tempat tu maksudnya ke mana-mana saja kita berada akan ada tempat teduhan tu, naungan tu. Nak tulis apa dekat nombor 3? Nombor 3 tu dari sudut di mana saja kita berada adanya zillin tu. Maksudnya kalau kita gabung 3 maklumat tu, mamdudin tadi, dia bukan hanya terbentang luas, tetapi ia juga berkekalan dan ia juga sentiasa ada naungan tu, dan ia juga kita boleh dapat teduhan tu di mana-mana saja kita berada di dalam syurga. Itulah makna mamdudin. Kalau kita sebut terbentang luas, nanti mungkin akan timbul kepada persoalan, mungkin kita boleh kata, ada masa dia kot zilin ni ada. Sebab tu kita kena nyatakan mamdudin ni bukan sekadar dia terbentang luas, tapi dia sentiasa akan ada. Dan di mana-mana sahaja kita berada, di dalam syurga Ashabul Yamin ni akan ada selalu zilin itu. Dia tidak terputus. Jadi untuk kita ambil, nak kukuhkan lagi ayat 30 ni, dalam nota tu ada dibawakan ayat-ayat lain yang menyebutkan tentang naungan tu. Contoh, kalau kita rujuk dalam Suratun Nisa ayat nombor 57, kita akan jumpa perkataan di hujung tu.
wa nudkhiluhum dhillan dhalila. Jumpa tak perkataan dhillan dhalila. Inilah sebenarnya. Jadi diterjemah apa? Tempat teduh yang berkekalan. Dhillan dhalila. Okey. Kalau kita nak rujuk pada ayat lain, ada dekat surah Ar-Ra'di ayat 35, kita akan jumpa Allah ulang ukuluha daimun wa dhilluha. Dia perkataan wa dhilluha. Dia samalah macam wa dhillin tadi. Cerita masih lagi kita pasal naungan. Okey. Kalau kita baca dekat ayat lain suratul Mursalat ayat 41, kita akan jumpa juga Allah mengatakan innal muttaqina fi zilalin. Zilal tadi maknanya di tempat naungan lah. Tempat naungan. Lepas tu ada satu lagi ayat yang boleh kita rujuk, iaitu dalam kita rujuk dalam surah Yasin. Yasin ayat nombor 36. Hum wa azwajuhum fi zilalin 'alal araiki muttaki'un. Ini perkataan fi zilalin. Mereka di syurga tu bersama pasangan-pasangan dia bersukaria, bersantai-santai, bersenang-senang. Di mana? Di bawah tempat yang teduh. Okey. Jadi, kalau kita gabungkan, ambil surah Yasin ni, ayat 36. Okey, kita ambil surah Yasin ayat 36, gabunglah dengan ayat lain, kita akan dapati. Rupa-rupanya ayat 30 ni, Wadhil Mamdud ni, dia akan bersama dengan siapa? Dia akan bersama dengan pasangan-pasangannya sebenarnya. Tapi Allah tak sebut dia bersama dengan pasangan. Dia tak sama macam as-sabiqun. Bukan kerana tak ada pasangan. Tapi cara Allah nak membezakan, nak menyebut golongan bawah sikit ni, dia tak sama macam as-sabiqun. Kalau as-sabiqun dulu, waktu Allah cerita mula-mula nikmat tempat bersukaria, dia beza. Kalau kita belajar dekat as-sabiqun dulu, waktu kita belajar Allah Ta'ala sebut as-sabiqun, Allah Ta'ala terus sebut apa? Allah Ta'ala terus sebut mereka ni bersukaria. Duduk bersama dengan mereka duduk Allah Ta'ala terus Bertentangan. sebut mereka duduk bertentangan terus. Tapi kalau waktu dekat golongan kanan ni, Allah sebut tempat teduhan mereka. Allah tak menyebut secara direct tentang mereka bersukaria duduk. Ini ada perbezaan dia. Tetapi ada golongan Ashabul Yamin, ada pasangan dia juga. Cuma cara Allah menyebut tu agak berbeza. Nanti kita buat perbandingan dia. Okay, jadi dekat sini kita faham ayat nombor 30. Untuk faham lagi, kita kena lihat ada hadis yang terang tentang naungan. Dekat dalam nota muka surat nombor ni riwayat Muslim, sabda Nabi SAW. Okey, sabda Nabi SAW. Nabi kata apa? Inna fil jannati syajaratan yasirur rakibu fi dhilliha mi'ata thanatin. Sesungguhnya di dalam syurga terdapat sebatang pokok, pohon, yasirur rakibu, yang mana jika ada orang yang naik tunggangan di bawah pohon-pohon, di bawah pohon tadi selama 100 tahun, dia tak lepas lagi daripada pohon tu. Maksudnya besar tak pohon tu? Naungan. Maksudnya kita lalu bawah satu pokok, Nabi menyebutkan dalam syurga tu ada satu pokok tu besar sangat. Yang pokok tu naungan dia
Kalau orang lalu bawah pokok tu, kalau dia naik kuda lah, dia naik tunggangan, dia dia tungganglah selama 100 tahun, tak lepas lagi pohon tu. Jadi Nabi kata, kalau kamu nak tahu maklumat ni, kata Nabi, kamu semua bacalah, kata Nabi, wa dhillim mamdudin. Ayat Waqiah yang kita baca, ayat nombor 30 tadi. Jadi berdasarkan hadis riwayat Muslim ini, kita dapat maklumat rupa-rupanya ayat 30 ini daunnya, naungannya lebih besar daripada ayat 29 dan ayat nombor 28. Jadi kesimpulannya, kita dapatlah jawapan. Allah nak susun. Sebenarnya susunan ayat 28 tempat tuduhannya daun-daun yang kecil. Lepas tu ayat 29 daun dia lebih besar tempat tuduhan dia. Ayat 29 naungannya lebih besar lagi. Ini dia panggil dari sudut tertib penyusunan daripada tempat tuduhan yang kecil, daunnya kecil kepada yang lebih luas. Bijaksananya Allah Subhanahu Wa Taala di dalam menyusun ayat. Kalau kita tak belajar, mungkin kita tidak nampak sudut penyusunan tersebut. Jadi, kita lanjutkan kepada ayat yang berikutnya. Baik. Kita teruskan dengan nikmat yang lain pula. Okey. Kita pergi kepada ayat nombor 31. Ayat 31 ni kita letakkan di bawah satu tema nikmat tu. Kita letak dia di bawah tema ni. Ini saya bagi contoh, ini contoh daripada saya saja. Tuan-tuan dan puan boleh letakkan, nak letak ayat tu dalam kumpulan tema apa. Kalau macam dalam nota tu saya letak contoh ayat 31, 32 dengan 33, saya letakkan dia ada kaitan dengan nikmat minuman, dengan nikmat makanan. Saya letakkan di bawah satu topik. Kalau tadi tu ayat 28, 29, 30, kita letak di bawah topik cerita tentang tempat untuk beristirahat, tempat berteduh. Kalau dekat sini tempat minuman dan nikmat minuman dan nikmat makanan. Boleh. Kalau tuan-tuan letak tema lain pun tak apa. Ini sekadar cadangan untuk memahami kumpulan ayat. Jadi kita mulakan dengan ayat nombor 31. Lepas tu baru kita masuk ayat nombor 32 dan ayat nombor 33. Dekat ayat 32 tu dia memang fokus kepada bab buah-buahan. Sebab itu kita katakan tadi bahawa ayat sebelum 32 ni, macam ayat 28, 29, 30 tu, dia sebenarnya bukanlah merujuk semata-mata kepada buah. Sebab nak cerita pasal buah tu, dia berada pada ayat nombor 32 dan 33. Jadi kita lihat apa sebenarnya nikmat air ini. Jadi kita lihat pada ayat nombor 31. Wa ma'im maskub. Ma dan ni maknanya Allah sambung lagi. Ma iaitu air. Kita fahamlah ma adalah air. Air tu sifat dia apa dalam syurga tu? Sifat dia adalah maskub. Dalam ni diterjemahkan apa? Diterjemahkan yang maskub tu yang sentiasa mengalir. Maksudnya maskub tu air dia sentiasa mengalir, sentiasa ada. Okey. Maskub ni, kejap ya, kita tengok dulu tafsiran yang diulas oleh para ulama. Kita tengok pada tafsiran dia. Okey. Dekat tafsiran dia kita akan dapat jawapan lain. Okey. Sebelum kita pergi kepada tafsiran dia, nak tahu maskub ni, kita lihat contohnya dalam surah Al-Ghashiyah. Dalam ni dia tak sebut
Air tu air apa? Betul tak? Kita tak tahu air tu air apa. Sebab sumber air dalam syurga dia ada pelbagai. Satu daripadanya ada sungai. Satu dari dia ada apa? Ada mata air. Jadi mak dekat sini ia boleh merujuk kepada dua. Dia boleh merujuk kepada air sungai, ia juga boleh merujuk kepada mata air pun boleh. Ini dijelaskan oleh Al-Imam Sa'di dalam tafsir dia. Tapi dalam nota ni saya tak kemukakanlah dalam tafsir As-Sa'di tu. Tetapi kalau kita lihat dalam surah Al-Ghasyiyah ayat 12, disebutkan contoh mak tadi disebut fiha ainun jariyah. Ainun dekat sini merujuk kepada mata air. Jadi mak di sini air ini, air perkataan air itu dia juga boleh merujuk kepada apa? Dia boleh kejap. Dia boleh merujuk mak dekat sini dia boleh merujuk kepada apa? Nampak? Dia boleh merujuk kepada juga mata air. Jelas? Mak dekat sini juga boleh merujuk kepada air sungai. Ini kata Al-Imam Sa'di. Okey, dah jelas? Okey, kita lanjutkan lagi. Okey. Kita teruskan apa ulasan Ibnu Kathir. Ibnu Kathir kata, Ibnu Kathir ni dia pun nukilkan kata As-Sawri. Sufyan Al-Thawri. Tabi'in. Al-Thawri kata, yang dikatakan mak maskub ni, dia kata, air tu dia mengalir tidak pada salurannya. Tolong ambil maklumat ni. Ni maklumat yang boleh memberikan ada lagi feel, ada penghayatan untuk kita rasa memang nikmat syurga ni melimpah-limpah Allah bagi. Rupa-rupanya yang maskub tadi dia bukan mengalir je. Dia bukan mengalir saja, tetapi ia juga kalau dia mengalir dia panggil apa? Dia tidak ada, dia panggil ukhdudin. Dia tidak ada tebing. Macam kita kan kalau sungai kan dia ada batas dia, betul. Kan? Dia panggil apa? Tebing. Dia macam apa? Kiri kanan tu. Supaya air dia tak melimpah. Kalau tak ada tebing tu, air tu akan melimpah. Tak ada macam tu. Walaupun dia tidak ada tebing dan dia juga tidak ada pada, tidak mengalir pada salurannya. Faham tak saluran dia? Maksudnya air tu dia mengalir. Tapi dia tak melimpah. Dia tak melemaskan. Jadi ini di antara maklumat tambahan yang dinyatakan oleh Sufyanu As-Sawri. Okey, jelas untuk ayat nombor 31. Tapi Allah Ta'ala tidak sebut air itu guna untuk apa. Tapi kalau kita baca pada surah lain, ayat lain, memang air itu boleh digunakan untuk minum. Okey, ma'in maskub. Masih ingat lagi tak yang golongan ghulam, ghilman, wildan dengan wildan kan? Yang dia bawa 3 jenis bekas minuman tu kan? Aqwab wa abarik kan diambil daripada min ma'in. Okey. Kita lanjutkan pada ayat yang berikutnya 32 dengan 33. Okey. Kita pergi pada ayat 32 dan 33 ni cerita tentang apa? Makanan ahli syurga. Apabila kita sebut makanan ahli syurga, kita jangan letak dalam minda kita mereka lapar. Tak, tolong tulis. Ahli syurga ni dia memang tidak akan lapar. Dan dia juga tidak akan haus. Tapi kenapa Allah beri mereka makanan? Kenapa Allah beri mereka minuman? Ini adalah sebagai
sebagai nikmat. Dia bukan keperluan. Itu dia ayat macam tu. Dalam syurga, dia bukan diberikan nikmat-nikmat tu dari sudut keperluan kita macam kita dekat dunia. Kalau dekat dunia, keperluan kita nak hidup, kita kena makan. Kita perlu minum. Ahli syurga tak. Allah beri semua itu adalah untuk nikmat. Untuk nikmat. Sebab akhirat dia tak ada lagi mati. Dia tak ada mati dah. Tapi dia berbeza dengan ahli neraka. Na'udzubillah. Jadi marilah kita memasuki pada ayat 32 dengan 33 ni, kita nak tengok apa di antara bentuk makanan yang Allah sediakan untuk ahli syurga. Okey. Sebelum kita pergi ayat, kalau kita baca ayat 32, kita tengok ayat 32. Wa fakihatin kathiratin. Allah Ta'ala kata, wa fakihatin. Buah-buahan. Yang buah-buah dia apa? Kathirah. Yang banyak. Allah kata, buah-buahan bagi ashabul yamin ni banyak, kata Allah. Okey. Sebelum kita pergi ayat 33, tuan-tuan boleh buat perbezaan tak? Jenis makanan yang Allah sebut untuk as-sabiqun sebelum ni. Kalau golongan as-sabiqun, Allah ada sebut satu bentuk makanan tu. Ingat, Allah sebut apa? Yang tak ada dekat golongan ashabul yamin pada ayat 32 ni. Daging. Daging apa? Burung. Daging burung. Betul Puan Rahimah. Jazakillahu khairan. Sebab kalau waktu kita baca dekat ayat nombor, waktu kita baca dekat ayat nombor 20, waktu kita baca dekat ayat nombor 21 kan, kita jumpa Allah Ta'ala sebut lepas buah, Allah Ta'ala sebut ada daging. Walahmin tayrim mimma yashtahun. Tapi dekat ayat 32 ni, Allah tak sebut pun, lepas ayat 33 tu pun, pasal ada daging. Nak menunjukkan ada perbezaan golongan yang ashabul yamin dengan as-sabiqun. Lepas tu ada lagi satu perkataan yang Allah Ta'ala bezakan. Waktu Allah menyebut buah, dekat as-sabiqun Allah guna perkataan buah tu bukan pada sifat Allah Ta'ala sebut pada buah tu, Allah guna kalimah apa? Kalau dekat golongan kanan, Allah guna kathiratin, banyak. Kalau dekat sabiqun, ingat tak? Ayat nombor 20. Cik ingat balik. Buah tu apa? Takhairun. Mimma yatakhayyarun. Jangan lupa tu. Sebab nanti kita nak buat perbezaan golongan ashabul yamin dengan sabiqun. Jadi berbeza sangat. Waktu Allah sebut as-sabiqun dulu, ayat 20, Allah Ta'ala kata buah yang mereka dapat ni mimma yatakhayyarun. Mereka nak pilih apa saja mereka nak, mereka boleh pilih. Tapi ketika golongan kanan, Allah Ta'ala kata buah dia banyak. Buah dia banyak. Berbeza dengan as-sabiqun. Kalau macam as-sabiqun tadi tu, memang pasti banyak lah. Sebab Allah kata, dia boleh pilih apa dia nak. Maksudnya, ada segala-galanya. Tapi kat ayat 32, ashabul yamin, Allah hanya menyebut buah tu banyak. Okey. Kenapa Allah sebut banyak? Banyak dekat sini nak menunjukkan bahawa lebih lah. Kalau macam kita nak makan buah, mungkin kita makan sebiji cukup. Betul. Tapi di dalam akhirat, Allah sebut bukan sebiji, banyak. Kenapa Allah sebut banyak? Nak menunjukkan bahawa ahli syurga ni
mereka dapat buah bukan untuk keperluan hidup dia. Allah tak kata buah tu cukup. Tapi kenapa Allah kata buah tu banyak? Banyak tu sendiri sudah menunjukkan bahawa makanan dari sudut buah-buahan dalam syurga bukan untuk mereka mengenyangkan mereka. Bukan untuk mereka hidup. Tapi buah itu adalah untuk mereka mendapat rasa nikmat dia. Waktu Allah guna banyak. Okay, dah tulis dekat situ. Dah tuliskan maklumat tambahan. Kenapa Allah guna banyak? Nak menunjukkan buah itu bukan disediakan untuk ahli syurga itu untuk mereka hidup macam dekat dunia. Bukan buah ni boleh dijadikan makanan untuk kita kenyang. Bukan untuk mengenyangkan. Bukan kerana untuk mengenyangkan sebab lapar. Tapi nak menunjukkan bahawa buah tu banyak, menunjukkan bahawa ia adalah sebagai satu nikmat dalam syurga. Lepas tu, Allah Ta'ala terang dekat ayat 33 tu. Buah tu banyak sifat dia macam mana? La maqtu'ah. Ni yang pertama. Buah tu banyak. Sifat dia pertama, dia tidak putus-putus. Tulis. Tidak putus-putus tu adalah perincian bagi kathirah yang banyak tu. Dia tidak putus-putus. Jadi saya kena bantu untuk menulislah. Ni nombor berapa? Nombor 1. Okeylah. Yang kedua, Allah Ta'ala kata wala mamnu'ah. Dan buah tu pula bukan sekadar dia sentiasa ada, tak putus-putus. Buah tu pula tidak dilarang untuk ambil untuk makan. Ini adalah ciri yang kedua. Okey. Dah dapat? Dapat? Okey. Kita baca terlebih dahulu tafsiran ayat. Sa'di. Okey, As-Sa'di kata, line saya, internet saya agak unstable. Okey, saya ulang balik semula. Okey, kalau kita tengok apa, kita baca dulu tafsiran ayat. Apa kata Sa'di ayat 32-33? As-Sa'di kata, buah-buahnya tidak sama macam buah dekat dunia. Yang mana dekat dunia, buah-buahan kita, dia ada waktu yang tertentu. Waktu tertentu tu maknanya musim. Dia ada musim. Ada masa musim buah, ada masa musim tak berbuah. Tapi buah-buahan dalam syurga tu akan selalu ada. Ini adalah penjelasan tentang maqtu'ah tadi. Lepas tu pula kita boleh dapat petik dia dari dekat. Di mana saja penghuni syurga tu ada. Pasti dia boleh ambil buah tu. Ini adalah tafsiran, salah satu tafsiran yang mudah kita faham. Okey. Jadi kalau kita ambil ayat 33 ni, kita menjumpai buah tu punyalah banyak. Yang banyak dia tu tak akan terputus stok dia. Dia tak ada musim. Kalau tuan-tuan nak makan buah apa, tuan-tuan rasa sedap sangat nak makan. Contoh tuan-tuan nak makan buah anggur contohnya kan. Buah tu nak bila-bila, sentiasa ada. Tak putus-putus. Tuan-tuan nak makan buah durian, sentiasa ada. Tak putus-putus. Lepas tu pula, tuan-tuan tidak dilarang mendapatkannya. Kita tak dilarang mendapatkannya tu, maksudnya tak ada pantang larang. Buah ni boleh makan lah. Buah ni tak boleh makan lah. Tak ada. Dia tidak ada pantang larang. Dilarang mendapatkan tu juga maksudnya, maksudnya kita boleh ambil dengan cara macam mana pun. Mudah je. Okey. Isu dia, untuk kita kukuhkan maklumat ini, okey, soalan dia adalah, kenapa Allah Subhanahu
wa ta'ala. Okey, kenapa Allah Subhanahu wa ta'ala? Okey, soalan dia ni. Okey, soalan dia yang pertama, saya tunjukkan gambar ni. Slide PowerPoint saya tunjukkan dekat sini. Okey, kejap. Soalan dia ni. Okey, soalan dia adalah kan gini. Ayat nombor berapa tadi? Ayat nombor 33. Okey, kejap. Okey, soalan dia adalah kenapa Allah Ta'ala sebut dulu perkataan maqtu'atin, lepas tu baru perkataan mamnu'ah. Kan ada dua sifat buah tadi kan? Pertama, dia tak putus-putus. Lepas tu tidak dilarang untuk ambil. Sebab apa? Faham tak soalannya? Jelas tak persoalan ingin saya tanyakan? Soalan dia, dekat ayat nombor 36. Tengok nota lah. Mudah lagi nak faham. Kejap saya tunjukkan nota tadi. Maksud dia, kenapa ayat 33 ni Allah sebut dulu yang tidak putus-putus, kemudian baru Allah sebut tak pula larang mendapatkannya. Kenapa begitu? Boleh dapat, Ustaz. Maksudnya buahnya banyak. Tak pernah habis. Betul. Okey. Tapi kenapa sebut tidak putus? Kenapa Allah mendahulukan maqtu'ah kemudian baru mamnu'ah? Maksudnya setiap kali kita rasa nak makan je, ada buahnya. Rasa nak makan buahnya tu ada. Okey, lagi. Kenapa? Maksudnya maksudnya sifat. nikmat dekat dalam syurga tu kan berbeza daripada dunia. Kalau dunia tu ada musim. Kat syurga tu sentiasa ada. Jadi bila dah sentiasa ada, bila-bila kita nak makan, kita sentiasa dapat. Macam tu. Betul. Maksudnya Macam durian lah. Ada ikut musim kan. ya, itu adalah pada makna ayat. Maksud saya, kenapa Allah mendahulukan dulu? Okey, kalau Allah kata kalau Allah Taala kata tidak putus-putus, kita faham. Tapi kenapa Allah sebut ada lagi perkataan wala mamnu'ah, tidak pula larang mendapatkannya? Tak ada halal haram Maksud- pun dekat situ. Tak ada sifat tamak kot. Tak limited kot. Okey. Tak ada sifat tamak kot. Betul. Alright, macam ni. Pertama, dia kalau faham bahasa Arab lagi mudah. Tidak putus-putus ni sebenarnya dia nak merujuk kepada benda tu wujud dulu. Dia nak sebut kepada kewujudan buah tu. Betul tak? Lepas tu barulah boleh dapatkan dia. Kalau buah tu tak wujud, macam mana nak mendapatkan buah tu? Faham tak maksudnya? Maksudnya maqtu'ah ni, Allah kata yang tak putus-putus betul lah. Yang kata tak ada stok, tak ada musim tu betul. Maksudnya Allah Ta'ala nak bagi tahu, sebenarnya ni dia panggil kalimah apa tahu? Ni dia panggil cara dia untuk Allah Ta'ala mengukuhkan. Allah mendahulukan sebut tak putus-putus, lepas tu baru sebut tidak dilarang mendapatkannya, nak menunjukkan bahawa buah tu dia kenalah ada dulu. Kalau kita nak dapatkan dia, tapi kalau buah tu tak ada, tak boleh. Jadi Allah nak mengatakan bahawa buah tu kena wujud dulu, lepas tu boleh dapatkan dia. Itulah dia antara dia, kalau bahasa Arab kita panggil dia li'annaha tujadu awalan summa tumna. Dia macam tu. Tak apalah, balik itu sekadar pertanyaan. Okey, pertanyaan saya yang kedua adalah kenapa buah tu Allah Ta'ala tidak sebut dari sudut dia ladzat? Kalau waktu kita pernah baca sebelum ni kan, ayat yang Tuhan kata, Allah Ta'ala kata tentang air katsun tu kan. Tuhan kata, kan kita ada baca ayat yang Allah Ta'ala kata, waktu Allah sebut tentang air itu adalah ladzat. Kita pernah baca suratul Saffat. Ayat nombor 46 dulu. Ingat tak yang air katsun tu? Tuhan kata air katsun min ma'in. Allah kata bayda, air tu warna putih. Ladzat lisyaribin. Kenapa Allah tak sebut pada buah perkataan ladzat? Kenapa buah tidak digunakan disebut perkataan baik ke, ladzat ke, kenapa? Faham tak soalan dia?
Kenapa dekat buah Allah tak ada sebut pun buah tu dia lazat ke? Kenapa Allah tak sebut lazat? Sebab sebut buah, semua orang tahu dia lazat, sedap. Kan? Itulah dia antara maksud dia. Kita mungkin tak dapat nak penghayatan tu. Orang Arab dia faham. Kalau sebut buah ni, memang buah tu memang lazat. Buah tu memang sedap. Macam tu. Sebab tu Allah tak sebut perkataan lazat dekat situ. Kemudian yang ketiga, kenapa kalau Allah sebut buah, Allah tak sebut nama pokok dia? Cukup dengan buah. Faham tak maksud dia? Dia, waktu kita belajar dekat ayat pasal daun tadi, ayat berapa pasal daun tadi? Ayat 28-29 kan? Waktu Allah sebut daun yang kecil, Allah sebut nama pokok dia. Bersama nama pokok dia. Daun sidr, dekat sidr. Waktu Allah nak kata daun pisang, Allah sebut nama pokok tu, pokok pisang. Tapi kalau Allah sebut buah, Allah tak sebut pun istilah pokok. Pokok buah anggur, pokok buah kurma. Kenapa disebut nama buah je? Sebab banyak jenis kot buah. Buah banyak jenis. ada bagi jawapan ni. Sebab kalau buah dekat atas pokok pun orang tahu dia, kalau buah tu dia sudah terkenal dengan ada nilai buah, walaupun dia tak sebut nama pokok dia, tak sebut istilah pokok. Maksud dia, Quran dia sebut buah je. Dia tak kata ada perkataan sajarun ke, dia tak kata ada kataan pokok tu. Buah ni, dia sudah terkenal nilai dia dekat atas pokok pun, orang memang tahu buah. Kalau tak ada pokok dia pun, kita petik pun tetap nilai dia buah. Tapi kalau daun, kalau daun tu dia jatuh, tak ada pada pokok, dia dah tak ada nilai daun tu. Maksudnya daun tu dia dah tak indah sebab dia telah tercabut daripada pokok. Jadi daun ni, kalau nak kata daun, dia mesti dikaitkan dengan dia duduk dekat pokok dia. Faham tak maksud dia? Faham tak maksud dia? Macam daun pisang, dia tak cantik. Dia jadi macam tidak seperti dia duduk lekat dekat pokok. Kalau dia dah tercabut, dia dah tak sama. Macam pohon sidir, dia mesti duduk dekat pokok. Jadi daun, dia tak sama macam daun yang terpisah dari pokok, dia tak sama buah yang sudah dicabut daripada pokok. Itu yang diulas oleh Al-Imam Ar-Razi lah. Okey, tak apa. Mungkin kita tak nampak dari sudut penggunaan dia di dalam bahasa Al-Quranul Karim. Yang pening-pening. Okey, kita dah habis ayat tadi. Kita ada lagi sikit waktu untuk pembukaan soalan. Tapi sebelum itu kita pergi dulu ayat nombor 34 dulu. Okey, kita tutup dengan ayat nombor 34. Ayat 34 ni, saya letakkan di sini contoh. Ayat 34 ni boleh fokus kepada nikmat kerehatan. Nikmat kerehatan ayat 34 ni. Ayat 34 ni dia ada kaitan dengan ayat nombor 15. Ayat 34 ni dia ada kaitan juga dengan ayat nombor 15 Suratul Waqiah. Ayat nombor 14, ayat 34 ni kita lihat dulu. Apa ayat 34 ni? Tapi kita letakkan topik dia adalah nikmat untuk, dia kaitkan juga untuk nikmat kerehatan. Kalau tadi tu rehat berada di bawah naungan. Okey. Nikmat rehat mereka ni Allah Ta'ala kata pada ayat nombor 34, dekat sini saya tulis tempat tidur, tapi tolong ya, dia bukan tempat tidur saja. Tolong tambah lagi beberapa maklumat lain. Okey, kita baca dulu ayat dia. Wa furushin, sifat furush tu apa?
marfu'ah. Okey, Allah Ta'ala kata di sini perkataan wa furushin. Di sini furush ni di sini diterjemah permaidani. Okey. Ambil dulu maklumat ni, nanti kita kembang luaskan lagi. Okey, dan golongan kanan tadi tu mereka juga akan dapat apa? Furushin. Permaidani marfu'ah. Di sini diterjemah yang tebal kan? Yang tebal. Okey, tak apa. Kita akan tambah lagi maklumat. Tolong ya, ambil perhatian. Jangan kecilkan maklumat pada yang tebal saja. Kita akan bagi maklumat lain. Okey, sebelum tu, tolong dapatkan dulu apa makna furush dekat sini. Okey. Kalau kita baca pada tafsiran ayat. Okey. Kita tengok dulu. Furush ni apa? Okey, lihat pada tafsiran ayat, penting sangat pada muka surat nombor 35. Okey. Perkataan furush, jumpa di sini. Perkataan furush, okey, ini dalam kitab Qamus Al-Quran Al-Mufradat. Okey, qamus pula. Furush adalah jamak. Jamak ni bilangan banyak, plural. Bagi perkataan firash. Maknanya satu furush dia panggil firashun. Kalau banyak firash dia guna furush. Okey, dapat dulu maklumat tu. Dalam kitab, ini adalah tesis PhD ni. Okey, Syekh Abdul Halim. Dia tulis pasal syurga je. Dalam buku dia pasal syurga saja, dia kumpul ayat pasal syurga. Dia kata, perkataan furush, okey, kita sebut tadi itulah, dia adalah bilangan banyak daripada perkataan firash. Okey. Apa furush tu? Ni perkataan dia. Dia kata bermaksud sesuatu yang dihamparkan. Ni. Sesuatu yang dihamparkan. Itu lebih tepat sebenarnya furush. Maksudnya furush ni apa? Furush ni adalah yang dihamparkan. Apa saja, pentingnya pada benda tu digunakan untuk dihamparkan. Diletak di bawah lah, dihamparkan. Kalau dihamparkan, sama ada dia diguna untuk apa? Pertama dia kata untuk apa? Untuk duduk ke? Untuk tidur ke? Ataupun untuk kita bersandar. Dia masih lagi di bawah istilah furush. Jelas? Faham tak? Furush ni sesuatu yang diguna untuk dihamparkan. Kita nak guna untuk duduk pun boleh, nak guna untuk tidur pun boleh, nak guna untuk bersandar pun boleh. Jelas? Apa yang paling tepat nak kata furush ni? Wallahu ta'ala a'lam, kita pun tak tahu nak letak dia apa. Sebab tu saya kata tadi, terjemahan permaidani ni, kalau kita tahu permaidani kita faham lah kan? Memang kita hamparkan. Tapi kalau permaidani guna untuk apa? Tidur ke, duduk ke, bersandar? Duduk. Untuk kita duduk. Baring-baring. Mungkin untuk dia baring-baring. Betul. Tapi kalau bersandar mungkin tak kena. Sebab itu paling tepat kita letakkan furush ni penting. Dia satu yang kita hampar ke, kita letak ke, mestinya untuk ni. Duduk, tidur atau sandar. Ni sangat penting maklumat ni. Okey. Cuma nak letak dekat sini apa? Permaidani ke? Kalau bantal, boleh tak kita namakan dia furush? Boleh sebenarnya. Boleh juga. Dia guna untuk, kalau kita letak dekat belakang badan kita untuk bersandar, dia panggil apa? Apa nak apa? Kalau kita letak satu benda belakang, cushion. Dia macam bentuk cushion tu dia boleh juga. Sebenarnya dekat furush ni, itu lebih lengkap lah. Maknanya dia lebih lengkap.
Oleh sebab itu, last kali, furush ni dia ada kaitan dengan ayat surur. Ingat lagi tak? Kita pernah belajar pasal sururin maudunah dekat ayat nombor 15 surah Al-Waqi'ah dulu. Maksudnya, salah satu fungsi furush dia digunakan di surur. Ingat lagi tak surur tu? Ingat lagi tak surur? Ayat 15 Al-Waqi'ah dulu. Kalau kita belajar dekat ayat 15 surah Al-Waqi'ah dulu, surur kan dia macam tahta, Sofa. katil. Ya, kita Sofa. belajar dulu. Yalah macam kita dia memang dia macam betul lah dia macam tahta, dia macam katil, surur. Tapi waktu kita nak duduk di atas katil, nak duduk di atas tahta, nak baring atas katil, letak apa? Letak ni lah furush ni. Faham tak maksudnya? Maksudnya furush dia ada dikaitkan dengan surur. Hilang tak ada Ustaz? Tilam boleh juga sebenarnya. Wallahu ta'ala a'lam. Kita tak boleh samakan ia dengan kita faham lah. Tapi paling penting dia gunakan untuk duduk, untuk baring ataupun bersandar. Furush ni. Okey. Waktu kita belajar Ar-Rahman dulu, saya dah sebutkan dah. Furush tu. Jenis-jenisnya. Still remember or not? Ada 4 nama furush ni di dalam Quran. Masih ingat ke enggak ingat, Bu? Waktu kita belajar surah Rahman ayat 76 dulu, ayat 54 dulu, enggak Sutera. ingat? Yang saya ingat sutera. Ini Lain. Dia ada kaitan dengan dia ada kaitan juga dengan sutera, tapi dia ada kaitan juga. Dia punya nama-nama furush tu. Masih ingat lagi tak ayat 76 dalam surah Ar-Rahman tu? Okey, tak apa. Nanti kelas akan datang, kita akan ulang semula ayat nombor 34 ni sedikit maklumat untuk kita tambahkan lagi maklumat tentang bentuk-bentuk furush ni. Sebab dalam ayat ni pertama kita dapat dah, furush tadi dah jumpa. Tapi kita nak kaitkan apa makna marfu'ah. Adakah marfu'ah tu maksud dia tebal semata-mata? Nanti kita akan ulang insya-Allah pada pertemuan kita pada minggu hadapan. Kita mulakan dengan wa furushin marfu'ah sehinggalah ayat yang berikutnya insya-Allah. Ustaz nak tanya kejap. Ya. Okey, dalam tafsir saya sekarang pakai pimpinan Abdul Rahman. Dalam Ayat 34 ni dia Pimpinan tafsirkan Rahman. sebagai dan tempat-tempat tidur yang tertinggi keadaannya. Dia tak sebut pasal pemadani tidur yang tebal. Ya. Sama ke? Ya. Sebab tu saya kata tadi, furush ni dia ada kaitan dengan sesuatu yang kita hamparkan. Nak duduk pun boleh, nak tidur pun boleh, nak bersandar pun boleh. Dalam tu diterjemah sebagai Tempat-tempat tidur yang tertinggi keadaannya. Ayat 34 ni. Ya. Tempat-tempat tidur yang ditinggikan. Sebab dalam tu saya kata perkataan marfu'ah ini yang kita nak ulas pada minggu depan. Apa makna marfu'ah? Marfu'ah dia ada 3 sudut makna marfu'ah. Dari sudut tebal boleh, tinggi pun boleh, dari sudut kualiti dia pun boleh. InsyaAllah nanti kita akan ulas pada minggu yang berikutnya. Wa furushin marfu'ah. Okey. Kita berhenti pada ayat nombor 34. Jadi apa pengajaran teladan yang kita boleh ambil daripada suratul Waqi'ah bermula daripada ayat nombor 27
sampailah ayat nombor 34. Siapa-siapa yang boleh kongsikan apa yang dapat kita belajar pada hari ini sebelum kita tangguhkan pengisian kita? Ada soalan tak? Ustaz, Assalamualaikum. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi. Saya nak tanya, saya tak tahu soalan saya ni relevan ke tak. Cuma saya terfikir bukanlah nak kata orang kata, tapi kadang-kadang kita fikir kalau dimasukkan syurga nak apa kita dapat. Betul. And then bila I belajar yang 3 golongan, ada surah Rahman semua, dia ada dalam Quran tu, dalam orang-orang masuk syurga ni dia special istimewa ke? Tak faham. Maksud saya tak faham. Tak faham. Dia Contohlah maksud saya kalau golongan kanan ni maksudnya dia minta apa dia nak, maksudnya dapat ke tak? Dia dapat. Okay. Dia boleh dapat. Cuma apa yang dia minta itu tentulah tidak sama pemberiannya dengan golongan as-sabiqun. Itu sudah pasti ada beza dia. Tapi orang dalam syurga ni nak minta apa, dia boleh minta pada Allah. Dalil dia banyak dalam Quran. Antaranya kita dah rujuk hari tu dalam surah Yasin ada. Dalam surah Yasin tu walahum ma yadda'un. Ada perkataan walahum ma yadda'un, dan bagi mereka apa yang mereka inginkan. Semua boleh dapat dalam syurga ni. Jelas? Cuma maksudnya ada bezalah. Apa yang diminta dia boleh dapat tu takkan samalah dengan apa yang as-sabiqun minta semua dapat. Itu dari sudut perbezaan dia. Wallahu ta'ala a'lam. Ada ayat lain, ada soalan lain tak yang boleh dikongsikan? Pertanyaan lain ada? Daripada FB saya tak dapat nak tengok pasal memang tak ada admin yang saya uruskan. Jadi saya tak tahu apa komen-komen daripada ni. Saya pun tak dapat nak Ya Ustaz, tengok tak ada. Tak ada soalan di FB. Okey, tak ada soalan. Jazakumullah khair, Kak. Ya, Kak. Ada soalan apa dekat chat ni? Ustaz, saya nak tanya, kalau kita dalam syurga tu kan, apalah kita buat dalam syurga tu agak-agak ni? Kita dalam syurga, kerja kita bersembang, berbuat. Adakah kita berzikir ke apa ke macam Okey. Di dalam syurga sudah tidak ada lagi bebanan buat amal ibadat, dah tak ada dah. Cuma dalam syurga itu secara automatik. Dia panggil bukan kita berzikir. Orang dalam syurga ni dia berzikir dalam syurga. Dia berzikir. Dia bertasbih. Dia bertahmid. Cuma dia dengan bertasbih tu bertahmid. Perlu cakap alhamdulillah kerana kita nak dapat ganjaran, nak dapat rahmat Allah sebagainya. Dalam syurga sudah tidak ada lagi bebanan macam tu. Mereka bertasbih. Mereka ganjaran dia. Jelas tak? Faham tak maksud saya? Kalau nak tahu jawapan dia, saya minta buka muka surat nombor 28 dekat dalam nota. Tengok pada atas tu akan jumpa surah Yunus ayat nombor 10. Itu di antara jawapan yang bertanya tadi. Ahli syurga ni mereka akan buat apa?
Dalam syurga tu kalau kita baca ayat surah Yunus ayat 10, Allah bagi tahu da'wahum fiha subhanakallahumma wa tahiyyatuhum fiha salam wa akhiru da'wahum anil hamdulillahi rabbil alamin. Di syurga ni ucapan mereka apa? Subhanakallahumma. Mereka bertasbih tu. Maha suci engkau ya Allah. Lepas tu mereka bagi salam. Lepas tu mereka selalu tutup perkataan mereka Alhamdulillah Rabbil Alamin. Maknanya mereka bertahmid. Tetapi sabda Nabi SAW, orang dalam syurga ni punya hebatnya Allah Ta'ala, kebesaran Allah ni macam ni. Macam kita bernafas kan. Kita bernafas. Kita ke yang sedut ke memang automatik kita bernafas? Kita automatik kan. Jadi kata Nabi, orang dalam syurga dia bertasbih seperti mana dia boleh bernafas. Maksudnya, otomatiknya dalam syurga, kita semua akan bertasbih. Kita semua akan bertahmid. Dia jadi macam memang kehidupan ahli syurga. Bukan bertasbih tu kerana nak ganjaran. Dunia ni lah untuk mencari ganjaran. Akhirat adalah tempat mendapat balasan. Jadi tak payah sibuk-sibuk lah nak solat, nak puasa, tak. Tak ada dah. Dekat sana kerja makan, sembang, berbual-bual. Itulah nikmat dalam syurga. Nak pergi pasar, ada hari pergi pasar tu. Itu kena tengok dalam hadis lah. Kita dah sebut dah sebelum ni. Macam-macam dalam syurga. Sebab tu kehidupan kita sebenar adalah di dalam syurga. Dekat dunia ni, no cakap banyak-banyak. Sikit-sikit cukup. Padat. Dekat dunia ni, buat amal kebaikan. Boleh bercucuk tanam juga kan Ustaz? Ada hadis Boleh. Ada hadis tu. Bercucuk tanam tu boleh. Ada orang, dia nak anak. Dia tak pernah ada anak. Allah akan bagi terus dia mengandung. Dia tak perlu nak mengidam-ngidam nak makan sabun ke apa semua, tak ada dah. Tak ada nak termutah-termutah dah, tak ada. Dia terus anak tu, dia boleh nak anak dalam perut tu nak umur berapa, nak berapa bulan, terus Allah boleh buat. Sampai macam tu hadis kata. Kalau bercucuk tanam tu, dia nak berapa lama pokok tu tumbuh. Itu semua Nabi ada sebut dalam hadis Nabi SAW. Maknanya arti kata, syurga ni kalau kita nak apa semua boleh. Tapi masuk syurga dulu. Syurga. Okey, ada soalan? Ya. Soalan Ustaz? Ya. Berkenaan dengan bidara ni kan. Okey. Inilah dengan perubatan Islam yang mengatakan pokok bidara, daun-daun pokok bidara ni asalnya pada syurga, dan agaknya pada perubatan Islam tu mengatakan daun bidara ni ada khasiat-khasiat tertentu lah Ustaz. Betul ke Ustaz macam tu Ustaz? Ada khasiat tertentu? Macam boleh menghalau jin, digunakan dalam ruqyah, dalam dia buat macam sekarang ni dijadikan sabun, jadikan minyak kan. Daun bidara yang ada di dunia ni lah. Adakah ada kaitan dengan daun bidara syurga? Okey. Pertama jap Okey, saya paparkan dekat sini contoh dalil-dalil kalau tuan-tuan nak cari tentang contohnya nak cari dalil tentang semua dekat dalam syurga ni nak dapat apa kan? Ni dalil dia. Saya tunjukkan. Salin dulu, tengok. Saya jawab, lepas tu saya jawab soalan Kak Syidah. Ni. Nikmat dalam syurga sekejap. Nampak tak ni? Surah Fussilat ayat nombor 31. Ambil dalil ni. Surah Fussilat ayat nombor 31, surah nombor 41. Ini dalil kita boleh nak apa saja. Saya paparkan ayat dia. Ni ayat dia. Allah Ta'ala bagi tahu apa? وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ. Jumpa ayat dia kan? Allah Ta'ala kata apa?
Kamu akan dapat pada hari akhirat apa yang diingini oleh nafsu kamu. Kamu akan dapat pada hari itu apa yang kamu minta. Okey, ini surah Fussilat ayat nombor 31. Lepas tu satu lagi ayat. Okey, tulis ayat nombor 71 surah Az-Zukhruf. Surah Az-Zukhruf. Betul tak nombor surah tu 43? Ayat nombor 71. Okey, surah Az-Zukhruf ayat nombor 71. Allah Ta'ala kata apa? وَفِيهَا مَا تَشْتَهِيهِ الْأَنفُسُ وَتَلَذُّ الْأَعْيُنُ. Allah Ta'ala kata, dalam syurga tu apa yang diingini, disediakan apa yang diingini oleh hati dan juga sedap mata memandang, lazat mata memandang. Okey. Jelas? Ini dalil dia. Kalau yang tanya tadi yang nak cucuk tanam tadi tu, ada hadis dia. Ini yang saya sebut hadis riwayat Tirmizi yang nak hamil tadi. Nabi kata dalam hadis dia, al-mu'minun idza ishtahal walada fil jannah kana hamluhu wa wad'uhu wa sinnuhu fi ta'atin kama yashtahi. Jika orang mukmin dia teringin nak anak dalam syurga, dia akan hamil, lahir dan usia anak tu hanya ditempuh dalam masa sesaat yang dia inginkan. Masya Allah. Dalam syurga ni dia tidak ada bebanan, dia tak ada sakit, dia tak ada luka, dia tak ada nak termuntah-muntah, tak ada. Tak sakit dah. Allah Ta'ala beri dalam syurga. Masya Allah. Ni kita nak dapat syurga ni. Cita-cita kita yang besar. Yang pasal cucuk tanam tadi, ni hadis dia. Ada seorang lelaki ni, dia nak cucuk tanam. Dia tanya kepada Nabi. Dia kata, ada seorang lelaki pun di syurga, dia minta izin pada Allah nak cucuk tanam. Allah Ta'ala kata pada dia, bukankah kau dah dapat apa yang kau inginkan? Lelaki tu kata, ya, tapi aku teringin sangat nak cucuk tanam. Maka dia pun taburkan benih. Lalu dalam masa yang singkat, dia pun segera tumbuh benih tu dan membesar bagaikan gunung. Sekejap je, pun tumbuh besar macam gunung. Allah kata, makanlah sepuas-puas hati kau, wahai anak Adam. Kamu tidak akan kekenyangan. Maksudnya dia bukanlah makan buah tu untuk dia kenyang. Hadis riwayat Al-Bukhari. Lepas tu ada sahabat, waktu Nabi cerita hadis ni, ada orang Arab Badui tau, orang kampung lah, dia macam cucuk tanam. Dia cuba teka dekat Nabi. Oh, saya tahu orang dalam syurga tu tentu dia ni adalah orang Quraisy ataupun orang Ansar. Sebab mereka kan pandai cucuk tanam. Lalu Nabi ketawa. Sebab lelaki tu dia cuba teka. Lelaki yang ingin dalam syurga cucuk tanam tu siapa? Itu hadis riwayat Al-Bukhari. Lepas tu kalau yang macam ni, ada orang tanya dekat Nabi apa tahu? Tanya Nabi, dia kata, ya Rasulullah, dalam syurga tu ada tak kuda? Mula-mula Nabi jawab. Nabi kata, ada. Kau masuk syurga tu, kau akan dibawa naik seekor kuda dibuat daripada yakut. Dia akan bawa kau terbang mana saja kau nak pergi dalam syurga tu. Lepas tu kan, ada seorang lagi nak tanya, ya Rasulullah, ada unta tak? Ada unta tak? Ini kalau buka soalan ni, ramai lagi akan tanya kan? Nabi kata apa? Nabi tak jawab. Ada unta. Nabi kata apa? Jika Allah memasukkan kamu ke dalam syurga. Maklumat tu. Itulah. Lepas tu yang Kak Syirah sebut tadi, pasal buah bidara ya. Bidara ya. Kejap Yalah, semua buah-buahan Allah ada kat dunia, semua kita boleh manfaat. Cuma Pohon bidara. sama sekali kita pohon bidara. Cuma sama sekali kita tidak boleh samakan dengan apa yang ada di dalam syurga. Sudah pasti dia tidak Ustaz. sama. Ya. Ya. Ustaz. Ya. Ustaz, mungkin dalam surah-surah lain mungkin ada ataupun mungkin saya belum dengar atau temui kan. Dia air yang sedap-sedap dah didescribekan. Air dan
buah-buahan telah disebut. Tetapi macam main dishes lah, contoh. Ini saja contoh je Ustaz saya tanya-tanya ya. Dia sebut di situ daging burung. Macam kita lah di dunia ni, macam kita rasa daging burung tu tak adalah something special kan. Tapi macam di syurga tu macam daging burung tu macam something special. Lepas tu dia tak ada sebut macam main dishes sama ada nasi biryani ke nasi mandi ke pasta-pasta. Memang tak ada disebut dalam Al-Quran about the main dishes ya Ustaz. Tak ada ya. Memang tak ada. Saja tanya je. Sekian, terima kasih. Tak ada. Tak ada. Cukup dengan ayat surah Zuhruf tadi dengan surah Fussilat tadi. Maknanya apa yang kita nak dapat. Anything yang kita nak. Ya, okey. Ya. Lagi satu, kita kena ambil tahu penurunan Al-Quranul Karim, dia turun permulaannya kepada orang Arab. Jadi apa yang Allah ceritakan tu, sudah pastilah Allah tidak memasukkan apa yang ada pada orang Melayu. Sebab tu Quran tu turun dari bangsa Arab. Jadi buah-buahan, bentuk pokok-pokok, itu semua pada suasana mereka. Macam orang Arab kan, mereka susah nak dapat air. Jadi apabila dia sebut dapat nikmat air, Masya Allah. Feel dia tu, penghayatan dia berbeza. Sebab tu Allah sebut buah-buahan yang buah-buahan Arab. So daging burung memang special untuk orang Arab lah Ustaz. Pada mereka faham lah. Tapi untuk kita sudah pasti dalam syurga tu, pasti dia lazat. Jelas dekat situ. Lepas tu kita kena ambil ayat surah Sajadah lah. Ya Allah Ta'ala rahsiakan sebenar-benarnya apa yang Allah nak bagi. Fala ta'lamu nafsum ma ukhfiya lahum min qurrati a'yun. Itu di antara ayat dia. Bahkan Nabi sokong dengan hadisnya. Nabi kata dalam syurga ni adalah ma'ainir ra'at wala udhunun sami'at. Nabi kata syurga, nikmat syurga ni kita tak pernah dengar dengan telinga kita, kita tak pernah tengok dengan mata kita dan tak pernah terlintas pun pada kita. Sampai macam tu Allah tak nak bagi nikmat pada kita. Kalau kita pernah nampak tempat yang paling cantik kat dunia ni, di akhirat kita tak pernah nampak secantik itu. Allah Nabi sebut dalam hadis dia yang sahih. Dalam hadis kursi itu Allah Ta'ala bagi tahu, aku sediakan untuk hamba-hambaku nikmat yang mata mereka tak pernah tengok, telinga mereka tak pernah dengar, bahkan tak pernah terlintas pun di dalam hati kita. Macam kita lah, kita tak berjalan jauh, kita tak nampak air terjun yang contoh. Kita tak pernah pergi. Macam kita pergi pulau kan. Kalau orang pernah berjalan pulau-pulau satu dunia, dia akan jumpa, cantiknya lagi. Akhirat ni, apa yang kita pernah tengok tu, kita tak pernah tengok Allah bagi. Macam tu dia punya gambaran dia. Kan? Orang selalu travel, dia tahulah kan. Ingat makan kat sini je sedap, makan apa, terkenal KL kan. Rupanya, pergi tempat lain, ada lagi sedap. Pergi tempat lain, ada lagi sedap. Tapi, akhirat ni benda yang kita pernah rasa, Allah akan bagi benda yang kita tak pernah rasa. Itulah nikmat hari akhirat di dalam syurga. Baik. Kita jumpa insya-Allah minggu hadapan. Terima kasih banyak-banyak kepada penganjur kita Ahsanul Amala, Kak Syida dan rakan-rakan. Jazakumullahu khairan katsira. Kepada tuan-tuan dan puan, jazakumullahu khairan katsira. Barakallahu fikum. Kita bertemu lagi insya-Allah pada minggu hadapan. Jadi saya sudahi dengan aqulu qouli hadza wa astaghfirullahal azim wa bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz. Terima kasih Mas Syida. Terima kasih semua. Terima kasih Ustaz. Terima kasih semua. Terima kasih Ustaz. Baik semua. Okey. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum. Terima kasih Ustaz. Sama. Okey Kak Syida ya. Kita ending dulu ya.